sekarang kami akan menerangkan mengenai praktis 1 tas 3. Berikut adalah susunan apparatus dan equipment pada elektropneumatik. Dan pada pneumatik kita boleh tengok sini adalah air pressure, dan dalam tas ini kita menggunakan 5/2 way double solenoid valve, dan dalam masa sama kita menggunakan kapasitor sensor dan double acting cylinder. Dan berikut adalah sambungan air pressure yang mana pressure akan masuk ke 5/2 way double solenoid. Seterusnya dia akan keluar masuk ke double acting cylinder, dan ini merupakan sambungan ke elektro. Okay, sekarang saya akan menerangkan dari segi penyambungan elektropneumatik. So dekat sini kita boleh nampak, daripada power supply 24 volt daripada masuk line ni, daripada input power supply masuk kita punya push start button A sebagai input, dan dia akan keluar sebagai outlet, sebagai output masuk kita punya dalam komponen relay iaitu A1 sebagai mungkin sebagai K1. So daripada K1 dia akan keluar kepada kita punya 0 volt balik pada outlet, and then selepas penyambungan, so untuk line yang kedua kita boleh nampak dekat sini untuk K1, dia mewakili K1 untuk relay pertama daripada input ni, daripada power supply masuk kepada punya input, dan output ni untuk K1 dia akan terus direct masuk kita punya input dekat kita punya 5/2 way double acting solenoid, dan dia akan output, dia akan keluar ke kita punya 0 volt balik. Okay, untuk K2 sambungan dia adalah daripada power source, okay, daripada power source terus pergi kepada K2 dan K23, dan keempat dia akan terus pergi kepada 5/2 way double solenoid valve. So sambungan dia kosong, daripada 5/2 double solenoid valve akan terus pergi kepada kosong, disambung kepada okay. Dan untuk dalam sambungan sensor dia seperti Dalita, sepatutnya dia ada satu line di mana line tu adalah line indicator. So indicator tu dia berada di dalam sensor. Okey, kita boleh lihat kat bawah ni dia ada satu indicator sensor di mana ia detect double acting cylinder. Okay, selepas penyambungan elektropneumatik dan pneumatik selesai, kita akan melakukan operation untuk menunjukkan sama ada eksperimen ini berkesan atau tidak. Okay, mula-mula kita buka open switch untuk 24 watt, dan lepas itu kita buka air supply daripada kompresor. Lepas itu kita tekan untuk push button A untuk menunjukkan double acting cylinder kita untuk extend. Di sini kita boleh nampak indikator berwarna merah menunjukkan dia sensor ini berfungsi. Okey, selepas itu kita tekan push button B untuk melihat double acting cylinder kembali kepada tempat asal. Sekiranya sensor tidak mengesan double acting cylinder extend, di sini kita boleh lihat double acting cylinder akan extend, tapi jika kita menekan push button B, sensor tidak dapat detect. Kita boleh lihat di sini indikator tidak akan menyala, dan double acting cylinder tidak akan kembali kepada tempat asal. Okey, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Okey, ini untuk litar pneumatik. Daripada air compressor akan masuk ke air service unit. Daripada air service unit kita akan masuk kepada molding. Daripada molding ni pressure akan masuk kepada 5/2 single acting solenoid. Daripada single acting solenoid ini kita akan masuk kepada double single acting solenoid. Berikut adalah litar pneumatik. Sekarang saya akan menerangkan mengenai elektro. Jadi kita boleh lihat dari power supply, dia akan masuk ke bahagian sini, dan seterusnya power supply juga akan keluar masuk ke push button. Jadi dan push button keluar masuk ke A1. Okey, selepas tu A1 akan kembali ke kosong. Dan dalam masa sama kita boleh lihat K1 dari power supply masuk ke K1 dan keluar pergi ke solenoid single solenoid.
lepas tu dia akan kembali ke kosong. Dan setelah pneumatik dan elektro bersambung, kita boleh lihat operationnya berlaku. Okey, kita mula dari awal. Okey, first kita on power supply dan kita buka air pressure, dan kita boleh lihat yang apabila kita menekan button A, double air silinder mengeluarkan dia punya actuator, dan setelah kita lepas dia akan kembali retract kembali ke asal. Ini menunjukkan ia berkesan lah menggunakan single solenoid. Okay, untuk praktis 2B bagi pneumatik, so kat sini kita ada air pressure. Jadi air pressure ni akan masuk ke menggunakan distribution block dan akan masuk terus kepada single solenoid valve. Dan dekat single solenoid valve akan ada dua output, iaitu satu pergi kepada double acting cylinder, dan satu lagi akan pergi kepada double acting cylinder bahagian untuk retract. Okay. Selepas penyambungan pneumatik selesai, saya akan menerangkan dari segi elektroneumatik. So kat sini, daripada circuit, kita nampak daripada sources tepu power akan masuk kat sini. So daripada input, dia akan auto direct masuk kita punya pada tendensi pertama ialah push button A. So daripada push button A, dia akan menyambungkan daripada outlet, daripada output akan masuk pada input pada push button B. So push button B kita ada dua pilihan, iaitu normally open dengan normally close. So kita akan memilih normally close untuk membentuk memory circuit. So kat sini daripada push button B dia akan output masuk kita punya relay K1, semua boleh sebagai K1, iaitu sebagai A1. So dia akan keluar daripada A1 pergi kepada 0 volt. So dekat sini kita nampak daripada circuit kondisi button A dengan kita punya K1 adalah dalam bentuk parallel. So dekat sini nampak, so disebabkan bentuk push button A dengan K1 adalah parallel, so daripada sources akan masuk kepada kita punya auto direct, daripada sources masuk kita punya K1 input. So dia akan output, barulah kita masuk output direct kepada kita punya solenoid. Okay. Dan untuk single solenoid, so kat sini input, so output daripada single solenoid dia akan return balik pada balik kosong. So sekarang saya akan menerangkan dari segi operation. Jadi sebelum open sources, dan open air pressure untuk supply air pressure. So push button A, get push, dan kita punya double acting cylinder akan extend. Untuk retract balik, kita hanya tekan push button B untuk retract. So sekian, terima kasih. Okay, sekarang kami akan meneruskan untuk praktis 2 task 3, dan kita boleh lihat ini adalah susunan apparatus dan equipment pada pneumatik dan elektro dan pneumatik. Dan bagi pneumatik, first kita akan ada air pressure, air supply, lepas tu masuk ke single solenoid, seterusnya dia akan output keluar ke dua output keluar ke double acting cylinder, yang ini dan yang ini. Dan kita dalam schematic untuk pneumatik juga kita ada limit switch untuk kita capai maksimum actuator. Okey. Seterusnya dia beralih ke elektro. Okey. Ini adalah litar elektropneumatik, iaitu daripada supply 24 volt kita akan ke push button A dan push button B. Daripada push button B ni kita akan menyambung kepada push button C, iaitu di sini. Dan daripada push button C ni kita akan sambung ia pula kepada K2, iaitu di sini. Daripada K2 ni kita akan keluar dan kita akan kembali kepada relay 1. Relay 1 iaitu di sini. Daripada relay 1 ini kita akan keluar dan kembali kepada 0 volt, iaitu 0 volt kepada supply. Daripada K2 ini kita akan ke relay 1, iaitu K1. Daripada K1 ini kita akan kembali kepada 0 volt, iaitu supply kita yang tadi. Okey, untuk line yang kedua ini kita daripada
24 watt iaitu daripada electric supply, kita akan ke K1. Daripada K1 ini kita akan keluar dan kembali kepada push button C. Daripada push button C kita akan kepada K2 yang di sini, dan daripada K2 kita akan kembali kepada relay 1 ini dan keluar kepada A2, dan daripada A2 ni kita akan kembali kepada supply kita iaitu 0 watt. Okay, bagi line 3 kita boleh lihat kat sini ada K1, di mana K1 ni dia daripada sources. Kat sini daripada sources, dan seterusnya dia 4 sambung kepada solenoid. Okay, iaitu single solenoid kat sini. So daripada single solenoid, so akan ada satu wire output pergi ke 0. So dekat sini juga dia ada satu sambungan ni, okay, dekat K1 ni kita sambungan terus pergi kepada LED yang pertama, iaitu LED untuk extendkan double acting cylinder. Okay. So pada line kelima kat sini adalah limit switch. So daripada limit switch, yang satu ni daripada sources, okay, daripada sources. So yang kedua dia akan pergi kepada A1, okay, kat sini, iaitu K2 lah. Okay, dekat K2. So dekat K2 ni juga akan ada satu pergi kepada kosong balik, iaitu back to sources. Okay, so dalam masa yang sama kita akan buat satu sambungan dekat sini untuk pergi terus kepada lampu kedua. Okay, lampu kedua ni adalah untuk dia retract apabila dia menyentuh limit switch. Okay, seperti yang kita boleh lihat kat situ, dia menyala apabila kita tekan limit switch. Okay, selepas selesai penyambungan dari segi pneumatik dan elektromagnetik, so saya akan menerangkan dari segi operation. So sebelum memulakan eksperimen, kita akan menghidupkan dari segi power sources dengan air pressure. Okay, so untuk extendkan kita punya double acting cylinder, kita mesti menekankan button A dengan button B. So hal ini kerana connection button A dengan button B adalah series. So ini adalah situasi di mana kita menggunakan limit switch untuk menghantar signal untuk batu merah untuk menunjukkan maklumat kita punya double acting cylinder reach maximum. Okay, so ini adalah situasi di mana extend dan auto retract. Auto retract menggunakan limit switch. Manakala situasi yang kedua, apabila limit switch tidak berfungsi, kita hanya menggunakan button C. So extend menggunakan button A, button B, extend, dan limit switch dah bersentuh. So pada situasi ini adalah limit switch dah berfungsi dan kita menekan button C untuk retract. Hal ini kerana connection antara button C dengan limit switch adalah parallel. So apabila salah satu tidak berfungsi, so kita hanya boleh menggunakan sama ada button C ataupun limit switch. So sekian, terima kasih.